Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Ya, saya hormati peserta e-literasi Jawi siri kedua pada petang yang berbahagia ini. Saya Adi Yasran bin Abdul Aziz dari Universiti Putra Malaysia akan membincangkan tajuk ejaan Jawi bagi kata serapan. Jadi kata serapan ni kita tahulah dia ada kata serapan Arab dan juga kata serapan Inggeris. Jadi kita bincangkan dulu kata serapan Arab. Sistem ejaan bagi kata serapan Arab melibatkan kata serapan Arab. Dah pastilah nama pun kata serapan Arab. Kan? Dia melibatkan kata serapan Arab dan kata serapan bahasa lain yang menggunakan huruf Arab. Seperti bahasa Parsi. Ataupun terutama bahasa Parsi lah. Sebab bahasa lain dia ada juga kita pinjam, dia tak banyak. Macam bahasa Urdu misalnya kan. Yang banyaknya bahasa Parsi lah selain daripada bahasa Arab yang menggunakan huruf Arab. Jadi bahasa Parsi pun dia masuk juga kaedah dalam kata serapan Arab inilah. Jadi dia tidak ikut ejaan kata Melayu jati ataupun kata serapan Inggeris. Sebab apa? Sebab dia menggunakan huruf Arab lah. Misalnya kita ada perkataan firman misalnya kan. Ejaan firman, kita tak eja fayara mim nun. Kalau ikut Melayu, fayara mim nun. Firman. Jadi kita ikut ejaan Parsi lah. Kan? Eja dia fara mim alif nun. Dia mirip-mirip ejaan Arab. Fara min alif nun untuk firman. Firman itu kata pinjaman ataupun serapan daripada bahasa Parsi. Jadi kita tak ikut ejaan mengikut ejaan kata Melayu jati, tapi kita ikut berdasarkan kata kaedah mengeja kata serapan Arab. Okey. Daripada 31 huruf Arab yang dipinjam, 31 biasanya kita dengar 28, 29, 30 saja. 31 itu sebenarnya kita mengambil kira pandangan yang masyhur iaitu ada 29, tambah 2 lagi iaitu alif maqsurah yang tidak dikira. Alif maqsurah dan ta marbutah yang tidak dikira dalam huruf hijaiyah Arab. Kita tambah. Sebab kalau alif maqsurah ni dia masuk dalam sama dengan ya kan dalam bahasa Arab kan, alif maqsurah ataupun alif kan. Tapi kalau kita tengok perkataan macam ala kan, bila alaika dia jadi ya. Jadi kat situ alif maqsurah dalam bahasa Arab dia boleh jadi huruf ya kan. Jadi kita tak kira lah kan dalam huruf hijaiyah Arab. Begitu juga tak marbutah. Tak marbutah ni kalau dalam bahasa Arab dia ada fungsi nahwu dia lah untuk menunjukkan muannas, untuk menunjukkan dia perempuan misalnya. Jadi tak marbutah ni apabila dia duduk di tengah kata, dia tak jadi ta marbutah, dia jadi ta maftuhah. Jadi dia kira dalam huruf hijaiyah Arab, dia hanya kira ta maftuhah saja, ta marbutah dia tak kira. Okey. Jadi daripada 31 huruf yang kita pinjam ini, bentuk huruf yang kita pinjam ini, terdapat 12 huruf yang digunakan secara khusus untuk kata serapan Arab sahaja. Maknanya 12 huruf ini kita tak guna untuk eja kata Melayu jati. Kita tak guna dia untuk eja kata serapan Inggeris, tak guna. Jadi kita guna hanya untuk mengeja kata serapan Arab sahaja khusus. Okey, jadi padanan 12 huruf Jawi dan Rumi tersebut berserta contohnya adalah seperti berikut. Jadi kita nak tengok contoh 12 huruf ni yang khusus digunakan untuk kata serapan Arab yang tidak digunakan
untuk kata Melayu Jati dan juga kata serapan Inggeris. Maknanya bila kita jumpa huruf tu dalam ejaan Jawi, maknanya dia bukan kata Melayu Jati. Dia bukan kata serapan Inggeris. Sebab apa? Sebab ada 12 huruf. Jadi kita tengok apakah 12 huruf tersebut. Okey, kalau kita tengok kat situ, dia ada 12 huruf. Bermula dengan kalau kita tengok kat situ, saya mulakan dengan ta lah, ikut susunan dia. Ikut susunan dia bermula dengan ta. Okey. Jadi dia bermula dengan ta. Ta, misalnya perkataan mithal. Misalnya kita sebut dengan sin dah, kita dengan s biasanya kan. Misalnya kan. Tapi sebenarnya dia kata serapan Arab. Kata serapan Arab tu dia sebut mithal. Sebenarnya dia sebut mithal. Dia tak ada panjang, mi tu tak ada panjang. Kita je panjang. Sebab apa panjang? Sebab kalau ikut ejaan kita, sebenarnya ejaan kita ni berdasarkan ejaan Jawi Za'bah. Okey. Jadi dalam Za'bah tu dia ada perkataan mahtal, dia ada perkataan mithal. Jadi perkataan mahtal tu dia ajar mim talam. Mim talam. Jadi nak bezakan mahtal dengan mithal, maka mithal tu dia tambah ya. Jadi sebenarnya Za'bah pun dia dah ada cara ataupun kaedah untuk mengelakkan homograf ataupun sama eja berlaku. Sebab itu mithal dia tambah ya, takut orang baca mahtal. Jadi mithal mim ya talam. Sejak bila dieja tambah ya tu? Sejak zaman Za'bah lagi. Dia bukan benda baru. Maknanya bila saya sebut dah dieja pada zaman Za'bah lagi, berarti itulah kehendak. Itu yang kita kena faham, bahawa bila disebut ejaan Za'bah ni, itulah kehendak guru-guru Melayu dan kebanyakan penulis-penulis Melayu. Sebab Za'bah ini dia mengumpulkan hasil-hasil penulisan guru-guru Melayu, penulis-penulis Melayu selama 40 tahun. Sejak awal abad ke-20 lagi. Dia kumpul hasil-hasil penulisan dan dimuatkan dalam daftar ejaan Melayu Jawi Rumi Za'bah 1949 yang siap ditulis pada tahun 1938. Okey. Jadi bila kita mengkubal ataupun menambah baik ejaan, kita akan lihat dulu ejaan Za'bah tu macam mana. Kalau Za'bah sudah tambah ya misalnya, sudah tambah alif misalnya daripada kata serapan Arab tu, berarti kita beranggapan bahawa ejaan tu sudah mantap. Kerana apa? Kerana Za'bah dia mengumpulkan penulisan-penulisan orang-orang Melayu, guru-guru Melayu selama 40 tahun. Bukan senang nak buat kerja tu. Dan kerja tu dah tak boleh buat sekarang. Kenapa tak boleh buat? Sebab sekarang ni dah tak banyak lagi tulisan-tulisan, hasil-hasil tulisan orang-orang Melayu yang menggunakan tulisan Jawi dah tak banyak. Nak kumpul seperti mana yang dilakukan oleh Za'bah. Za'bah telah kumpul dan Za'bah kata tak payah kumpul dah. Sebab dia dah kumpul. Cuma kita tengok, dia minta supaya kita tengok perkembangan seterusnya macam mana. Apa kecenderungan penulis-penulis Melayu, guru-guru Melayu ini, bagaimana cara mereka mengeja perkataan. Jadi mereka, Za'bah suruh memerhatikan perkembangan yang berlaku selepas itu. Okey, jadi tidak ada masalah kita tambah huruf ya. Kenapa? Itulah kehendak penulis-penulis Melayu, guru-guru Melayu yang menjadi pengguna utama tulisan Jawi pada zaman tersebut dan masih lagi digunakan pada zaman sekarang lah. Okey, jadi misal mim ya ta lam. Kita guna huruf ta. Jadi ta ni tak ada dalam kata Melayu Jati, tak ada. Dalam kata serapan Inggeris pun tak ada. Dalam bahasa Inggeris ada. Misalnya think, I think. Misalnya
saya fikir, saya rasa, kan. Think tu memanglah dia sebut dengan ta. Tapi ada perkataan think tu dalam bahasa Melayu? Tak ada. Kalau ada pun dia jadi S, kan. Okay, jadi S. Sebab ta ni susah nak sebut. Sebab apa? Sebab makhraj dia tu hujung lidah. Makhraj dia tu duduk kat hujung lidah. Jadi nak kena keluarkan sikit lidah daripada tempat persembunyiannya. Jadi kita sebut misal. Jadi sebab itu dia kebiasaan orang Melayu sebut misal je lah. Misal dengan S. Okey, itu ta. Kemudian ha. Kita ada huruf ha. Ha ni kita panggil ha pedas. Biasa orang pedas kan ada dia kita panggil ha pedas. Contoh perkataan apa? Bahas. Bahas ni asal Arab. Bahas. Kita biasanya kita tak sebut bahas. Kita sebut bahas je. B-E-H-A-S, bahas. Kita sebut, kan. Jadi sebenarnya itu asal Arab. Yang sebutan yang betul ialah bahas. Kan. Jadi kalau kita nak eja dengan betul kata serapan Arab ni, sebenarnya cara yang terbaik sebut dengan betul lah. Itu cara yang terbaik sebut dengan betul. Kalau kita sebut ikut Melayu, bahas. Macam mana nak eja tu? Jadi dia B-A, ba alif, ha sin jadi, kan. Bahas. Tak jadi Arab lah. Sedangkan itu adalah kata serapan Arab. Walaupun dia kata umum, walaupun tadi misal kita tengok kata umum ada perubahan. Tapi bahas ni kata umum juga. Kenapa tak ada perubahan? Jadi di sini kita tengok sebenarnya dia punya kaedah asal untuk kata serapan Arab ni seberapa boleh kekal ejaan asal bahasa Arab. Sebab apa? Sebab macam apa ni lah, bahasa-bahasa yang menggunakan huruf Arab ni termasuklah bahasa Melayu sebenarnya. Menggunakan huruf Arab ni, kan. Jadi oleh kerana bahasa Melayu ni asalnya menggunakan huruf Arab, maka tidak sewajarnya kita nak ubah sewenang-wenangnya yang perkataan yang kita pinjam itu. Kerana huruf yang digunakan sama dengan huruf yang kita ada, huruf Jawi. Semua huruf Arab yang kita kata ada 31 ke, 30 ke, 29 ke, semua huruf-huruf Arab itu ada dalam huruf Jawi. Jadi tidak ada masalah langsung untuk kita nak eja, nak kekalkan ejaan asal daripada bahasa Arab. Kerana semua huruf-huruf itu ada dalam tulisan ataupun ejaan Jawi. Jadi oleh yang demikian, maka kita sebab boleh kekalkan ejaan asal Arab. Tapi mana yang telah diubah oleh Za'ba, berarti itulah kehendak orang Melayu supaya berlaku perubahan. Maka kita ikutlah apa yang telah dilakukan. Sebab apa? Sebab itu kehendak pengguna tulisan Jawi itu sendiri. Tapi bahas ni dia tak ubah. Za'ba tidak ubah. Sampai sekarang pun kita tidak ubah. Tak ada keperluan untuk ubah. Kan? Tak ada keperluan. Jadi kita kata bahasa itu untuk ha. Ada kha. Kha ni untuk Arab saja. Khamis misalnya, kan, hari Khamis. Kalau ikut betulnya khamis. Khamis. Tapi kadang-kadang kita sebut Kamis je. Kita sebut dengan K, ya. Kamis. Jadi kalau kita sebut Kamis, jadi Ka'alif Mim Yasin. Jadi salah lah ejaan kita. Jadi kita nak eja dengan tepatnya, kita sebutlah dengan tepat Khamis. Khamis. Mana tepat panjang, kita panjang. Mana tepat pendek, kita pendek. Khamis. Jadi Khamim Yasin. Mis itu panjang. Sebab ada ya. Khamis. Jadi itu khazal. Zal kita ada. Dan dat. Dat Allah. Kan? Kita dilarang memikirkan zat Allah. Jadi zat itu dengan zat. Zat ni pun tak ada dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris ada.
Bahasa Inggeris lah. Bukan kata serapan Inggeris. Bahasa Inggeris. Misalnya, the, artikel the. Sekarang ni orang suka letak nama-nama Inggeris kan. Dia letak the kat depan kan. The THE tu. Kita sebut the kan. Kita sebut DE je. Sebenarnya, dia, bunyi dia dal. Dal. The. Hujung lidah juga tu. Macam think. Dia think tu hujung lidah tapi tak bersuara. Tapi untuk the ni, dia TH juga. Think pun TH juga. The pun TH juga. Itu pelik bahasa Inggeris ni. Satu bunyi tak bersuara, satu bunyi bersuara. Jadi sebut the. Tapi kita pinjam ke perkataan the tu? Tak ada. Tak ada. Tak ada bahasa Melayu. Kalau kita pinjam pun mungkin jadi D. Tak jadi altar. Kita ada sod. Misalnya solat. Solat biasalah. Itu terang-teranglah kata Arab. Dulu kita guna sembahyang je. Kalau kita buka kitab-kitab lama pun, dia terjemahkan solat tu sembahyang. Tak ada masalah pun. Sembahyang itu maknanya solat lah. Kemudian kita ada dot. Cuma kat situ, kalau boleh tengok nota tu, dia ada padanan rumi tu, kat dalam kurungan itu, menunjukkan dia transliterasi Arab Rumi. Transliterasi Arab Rumi ni, kita boleh gunakan untuk mentransliterasi ataupun nak mengalih huruf-huruf Arab tu, daripada kitab-kitab Arab, nak tulis Rumi, maka kita boleh guna transliterasi Arab Rumi. Jadi, kaedah dia, maknanya kita macam S ni, untuk solat ni, kita boleh letak S yang ada titik kat bawah. Nak menunjukkan dia itu adalah sod. Bila saya belik kamus Wilkinson 1903 ke macam tu, rupanya Wilkinson dah guna kaedah titik ni. Untuk huruf, nak bezakan S dengan C dengan sod, S tu dia letak titik. Titik di bawah dah ada dah untuk menunjukkan sod. Dan kaedah ini kita teruskan untuk transliterasi Arab Rumi. Tapi untuk wacana bahasa Melayu yang bersifat umum, kita guna S biasa sajalah. Kan, S biasa. Kalau nak ungkapan-ungkapan Arab, nama-nama kitab Arab misalnya, nama-nama orang Arab, kan? Kita nak alih huruf kepada Rumi, kita boleh guna transliterasi Arab Rumi ni dengan simbol-simbol dia tu. Jadi, tapi dalam ejaan biasa, kita tak pakailah. Kita tak pakai. Okey. Jadi, solat tu, kita aja SOLAT je lah. Kemudian kita ada dot fardu. Fardu ni, dia faradot je. Tak ada waw kat ujung. Kenapa tak ada waw? Waktu, waw qaf, ta, waw, tambah waw. Ilmu, ilm, ain, lam, mim, waw, tambah waw. Sabtu, simba, ta, waw, tambah waw. Kenapa fardu tak tambah? Sudah. Beza. Fardu, istilah keislaman. Adapun apa dia tadi? Waktu, sabtu, ilmu, dia bukan istilah keislaman. Jadi yang istilah keislaman ni kita jaga. Kita jaga supaya dia mengekalkan keaslian dia. Apa beza istilah keislaman dengan bukan istilah keislaman? Kalau kita tengok, contoh saya ambil. Kita ambil agama Islam memfardukan solat 5 waktu. Katakan contoh ayat. Memfardukan. Kalau kita tengok memfardukan tu, fa tu, dia tak gugur. Tak gugur.
Dia tak jadi memardukan, tak jadi. Sebab apa? Sebab istilah keislaman. Sebab apa? Sebab orang Melayu tak nak ubah dia. Orang Melayu tak nak ubah. Sebutan pun orang Melayu tak nak ubah. Berbeza kalau kita ambil perkataan fikir. Puas dia memfikirkan masalah tersebut. Memfikirkan. Mana ada sebut macam tu? Tak ada. Semua orang sebut memikirkan. Kenapa sebut memikirkan? Mana pergi apa ni? F tu, fa tu mana pergi? Kita gugurkan. Kenapa kita gugurkan? Sebab dia bukan istilah keislaman. Jadi orang Melayu ni dia tak rasa bersalah lah. Gugurkan F tu dalam perkataan memikirkan. F fikir, memikirkan. F gugur. Fa gugur. Faham, memahami. F gugur. F gugur, memahami. Tapi fa tu orang Melayu tak gugurkan. Fa tak gugur. Jadi maknanya orang Melayu membezakan antara istilah keislaman dengan kata umum. Jadi sebab itu kaedah ejaan pun kena ikut itu jugalah. Sebab dari segi sebutan dah berbeza, tentulah ejaan pun berbeza. Sebab ejaan ni datangnya dari sebutan. Itu dia punya kaedah dia lah. Yang po. Po ni sama dengan ti dalam ejaan Rumi. Tapi sebenarnya kalau dalam situasi Arab Rumi tu kita boleh guna ta titik di bawah tu untuk berbeza dengan ti. Kita perhatikan kalau dalam apa ni, kalau tak silap saya dalam kamus Dewan Perdana dia ada tanda ni. Tanda-tanda ni untuk transliterasi Arab Rumi. Walaupun dia eja biasa, mungkin dia eja katakan taat tu TAAT lah. Kan dah jadi Melayu sebab kita serap lah. Tapi dalam kamus Dewan Perdana tu ada perkataan-perkataan Arab yang dia letakkan akhir sekali selepas entry, selepas bagi makna apa semua, akhir sekali dia bagi transliterasi Arab Rumi macam mana bunyinya dalam Arab. Jadi kat situ dia menggunakan simbol-simbol ini. Jadi kat situ kita boleh tahu apa ni bunyi sebenar dalam bahasa Arab. Kita boleh tahu T itu po ke ataupun ta. Kita boleh tahu di situ. Dia merujuk pada kamus tadilah, kamus Dewan Perdana yang terbaru yang 2020 tu. Boleh dapatkan di pasaran. Harga dia tak mahal. Harga asal 200. Kalau ada diskaun dapatlah 180 ke 160 ke. Okey. Kita ada Allah. Kita ada perkataan zalim. Itu pun kita sebut zalim je lah. Kita sebut zalim. Kalau sebut zalim, nanti salah lagi. Sebutlah zalim. Sebenarnya zalim ni pun hujung lidah juga. Dia satu makhraj je tu. Dan fa Allah. Dia semua hujung lidah. Kalau belajar tajwid kan. Nak kena keluarkan lidah juga. Zalim. Tapi kalau kita tak biasa sebut pun tak apa. Cuma kita kena letak dalam fikiran kita bahawa sebutan yang betul ialah zalim, bukan zalim. Barulah kita ajar yang betul. Allah alif lam ya mim. Ta'at tadi kita ajar ta alif ain ta marbutah. Ta'at itu kekal Arab. Orang kata ta'at ni adalah kata umum je, bukan istilah keislaman pun. Kenapa nak kekal ta marbutah tu? Cubalah tengok kamus Dewan dia kata apa. Salah satu makna yang diberikan oleh ta'at tu, makna yang kedua kuat beribadah. Rupanya dia ada makna keislaman juga kat situ. Ta'at. Sebab tu kita kekalkan ta marbutah. Zalim. Zalim ni pun boleh dikategorikan sebagai istilah keislaman juga. Kalau sekali pandang. Tapi bila kita tengok kamus, dia memberi makna yang umum lah. Beri makna yang umum. Dan sebenarnya Za'bar sendiri pun telah mencadangkan. Dia letak dalam kurungan eja'al zalim tu boleh tambah ya.
Sebab ada orang guna, ramai juga orang guna pada zaman beliau, orang dah guna ya itu. Jadi perubahan ni sebenarnya telah berlaku pada zaman Ja'far lagi, zalim, tambah ya. Jadi sampai sekarang kita kekalkan. Jadi kita tambah ya. Jadi bukan zalim sahaja. Kalau kita tengok selepas tu ada ghaib, gaib kan, gaib tu tambah ya juga. Jadi zalim ni kita tak anggap sebagai istilah keislaman lah. Okey, berdasarkan makna yang digunakan dalam bahasa Melayu. Okey, jadi kita tambah ya supaya mudah dibaca. Tapi kalau dia istilah keislaman, misalnya kafir, kafir, kalau kita tengok dia ini orang bukan Islam, dia merujuk pada istilah keislaman. Maka kafir kita aja ikut kekal asal Arab lah, ke alif farah, tak tambah ya. Tapi kalau kata umum, yang macam zalim tadi, ghaib, arif, apa dia lagi, adil, kan? Dan sebagainya lah. Kita tambah ya semua. Dia kata umum. Maknanya kita seragamkan dia punya pola dia tu, pola ejaan tu kita seragam. Kalau zalim tambah ya, kata umum yang lain yang tak ada ya, asalnya arif, asalnya ain, alif, rafa, tak ada. Tak ada ya, tapi kita tambah arif, ain, alif, ra, ya, fa, adil, ain, alif, da, ya, lam, ghaib, ghain, alif, hamzah, ya, ba. Jadi asalnya kalau kita tengok isim fa'il lah dalam bahasa Arab, kan? Dia uniknya bahasa Melayu ni. Dia bila dia pinjam, dia tak kira dah isim apa. Dia bila dia pinjam tu, dia ikut bahasa Melayu je lah. Dia tengok mana yang mudah orang Melayu nak sebut, kan? Macam kalau kita kadang-kadang dia pinjam bentuk jamak, kan? Misal perkataan harf, kan? Huruf, kan? Huruf. Kita tak pinjam perkataan harf. Sebab apa? Susah nak sebut. Kan? Jadi kita pinjam huruf. Huruf. Kita pinjam bentuk jamak. Tapi kita tak guna dia sebagai bentuk jamak. Tak semestinya jamak. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Dia tak ada masalah. Okey. Jadi itu kadang-kadang kita pinjam isim fa'il dalam bahasa Arab, tapi kita tidak menggunakannya sebagai isim fa'il dalam bahasa Melayu. Dia macam-macam bentuk wazan yang kita pinjam daripada bahasa Arab. Tapi kita tidak mengambil kira nahwu Arab. Kita ikut, bila kita pinjam, kita ikut nahwu kita. Gitu. Okey, jadi kat sini kita ada ain. Ain ni dia unik sikit lah kalau kita tengok. Kalau dia di awal kata, kalau di awal kata, misalnya dia boleh jadi A. Misalnya, apal. Itu Arab tu. Boleh jadi I, ilmu. Boleh jadi U, umrah. Boleh jadi K di akhir kata. Rukuk. Kan? Isyak. Aisyah. Kan? Isyak tu hamzah. Maaf. K ni rukuk. Contoh. Jadi, itu berakhir dengan K. Sebab apa? Sebab ejaan rumi R-U-K-U-K. Jadi, itulah contoh-contoh untuk huruf Ain. Kemudian kita ada huruf Ghain. Ghaib. Ghaib. Itulah orang tanya, kenapa tak aja ambil Ghain Yabah? Ghain Yabah boleh jadi orang Melayu tak selesa. Kan? Mungkin orang takut orang sebut Rib. Rib. Kan? Jadi dia pinjam isim fa'il dia. Ghaib. Habis tu kenapa tambah ya? Tambah ya tu sebab dia kata umum. Supaya mudah dibaca. Asalnya tidak ada. Okey. Nah yang ni sama macam zalim tadi. Kita tambah ya untuk kata umum. Kemudian kita ada ta marbutah. Ta marbutah ni macam perkataan syahadah. Solah. Syahadah. Solah. Kita sebut ataupun solat. Kan? Solat lah. Yang betulnya solat dengan T. Syahadah dengan H.
Okey, yang ni kita je sama ada dengan H ke dengan T ke, kita je dengan ta marbuta. Sebab apa? Sebab dia istilah keislaman. Mengucap 2 kalimah syahadah adalah rukun Islam. Tentu sekali dia istilah keislaman. Solat salah satu daripada rukun Islam juga. Dia istilah keislaman. Jadi kita kekalkan ejaan asal daripada bahasa Arab. Fatwa pun istilah keislaman. Itu merujuk kepada alif maksurah. Alif maksurah. Jadi alif maksurah ni ya tak ada titik. Ya tak ada titik. Tapi kalau dalam bahasa Arab bila duduk tengah kata dia boleh jadi ya. Jadi ala alaika. Misalnya dia boleh jadi ya. Tapi kalau dalam bahasa Melayu dia jadi alif. Fatwa memfatwakan. Jadi alif maksurah tu jadi alif biasa. Memfatwakan mim fatwa waw alif biasa. Kaf memfatwakan. Okey. Sebab tu ada perbezaan antara bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Jadi inilah 12 huruf. Bila jumpa kat mana-mana dalam tulisan Jawi, confirm itu adalah kata serapan Arab. Okay, seterusnya, uraian dia ke semua huruf ini dikhususkan untuk mengajar kata serapan Arab sahaja, termasuk alif maksurah. Alif maksurah. Sebab tu kita namakan alif maksurah, kita tak namakan dia ya. Ya lah yang kita akan bincangkan. Walaupun bentuk alif maksurah ini sama dengan ya dan dikira sebagai satu huruf, namun fungsi dan padanannya berbeza. Berbeza, alif maksurah ada fungsi dia, padanannya pun berbeza. Huruf alif maksurah hanya digunakan untuk kata serapan Arab. Alif maksurah. Jadi dengan nama alif maksurah itu kita guna untuk kata serapan Arab saja. Manakala ya hanya digunakan untuk kata selain bahasa Arab. Ya ni bunyi ya ni YE itu dalam ejaan Rumi itu digunakan untuk kata selain daripada kata serapan Arab lah. Kata Melayu perbualan pun ada pakwa, makwa. Ada kata Indonesia tante misalnya. Ada perkataan Indonesia Belanda misalnya periode, metode. Ada kata serapan Inggeris, nasionalisme, patriotisme dan sebagainya. Bunyi tu. Itu bunyi perfect. Itu adalah kita aja dengan ya. Ya tak ada titik. Adapun Arab ni dia tak bunyi dia bunyi a. Itu beza dari segi bunyi dia. Jadi sebab itu kita nama dia berbeza walaupun dia berkongsi bentuk yang sama dan dikira satu huruf. Tapi nama dia berbeza. Untuk kata serapan Arab kita kata alif maksurah. Tapi selain daripada kata serapan Arab kita sebut ya lah. Sebab dia bunyi i perfect. Bukan bunyi alif, bukan bunyi a. Huruf alif maksurah berbunyi a manakala ya berbunyi i perfect. Kedua-dua digunakan di akhir kata dalam bahasa Melayu. Itu dari segi persamaan dia lah. Dari segi persamaan dia memang digunakan di akhir kata. Tapi bunyi dia berbeza. Sebab tu kita kena bezakan lah. Ada segi nama dia, alif maksurah dan ya. Okey, kemudian tulisan abjad dan huruf kata serapan Arab, huruf lain ada yang dikongsi bersama dengan kata serapan Inggeris seperti zai. Misalnya ziarah. Jadi kita tak masuk zai dalam tu, tak masuk. Sebab apa? Sebab dia kongsi dengan bahasa Inggeris. Kita masuk 12 tu untuk Arab saja. Maknanya jumpa perkataan tu confirm Arab. Perkataan yang ada huruf-huruf 12 huruf tadi. Tapi zai kita tak masuk sebab kita bila tengok huruf zai ni kita nak kata Arab tak boleh. Sebab ada juga bahasa Inggeris. Gitu. Tak confirm maknanya. Nak kena check dulu. Okey. Jadi zai misalnya ziarah dan dalam bahasa Inggeris zing ada juga guna zai. Zing. Misalnya kalau shin. Shin kita tak masuk dalam 12 huruf tu sebab dalam bahasa Arab ada syarikat. Dalam bahasa Inggeris pun ada share. Share kan, share. Selalu kita share kan. Kongsi kan. Share ataupun share ni lah. Share dalam bidang ekonomi kan. Kemudian ada fa. Misalnya fikir Arab tapi fa bahasa Inggeris.
dia tak masuk lah sebab dia berkongsi dengan bahasa Inggeris. Ada juga yang dikongsi bersama bahasa Melayu jati seperti huruf Hamzah. Huruf Hamzah ni kita pun guna walaupun fungsinya berbeza. Kan? Misalnya doa Arab, baik Melayu, dia kongsi Hamzah tu. Kemudian Qaf, kita tak masuk juga. Sebab apa? Sebab dalam Melayu pun guna Qaf juga untuk bunyi K di akhir kata. Ataupun bunyi hatian glotis. Syuruf Arab masuk Melayu. Dikongsi. Jadi kita tak masukkan dalam senarai tu. 12 huruf tu. Okey. Tapi kalau kita ambil kira kata bahasa Inggeris ataupun kata-kata nama khas Inggeris ni adalah macam guna dal, guna ta, tu ada juga yang termasuk dalam 12 huruf. Tapi yang ni digunakan untuk nama khas sahajalah. Ataupun memang kata asal pada bahasa Inggeris. Bukan kata serapan. Okey, ejaan yang dikekalkan daripada bahasa Arab. Kebanyakan kata serapan Arab masih menggunakan sistem ejaan Arab seperti berikut. Yang kekal bahasa Arab. Asasnya kita kalau boleh kita nak kekalkan. Tak kira dia kata umum ke, dia kata istilah keislaman ke, ataupun digunakan untuk kedua-duanya ke, sebab apa boleh kita nak kekalkan Arab. Okey. Tapi kalau yang betul-betul kekal Arab, yang pertama dia adalah istilah keislaman. Kalau dia istilah keislaman, memang kita kekalkan Arab dengan sedikit saja pengecualian dia. Ada sikit pengecualian lah apabila dia mengelirukan. Boleh katakan hampir 100%. Kalau dia istilah keislaman, kita eja dia dengan ejaan asal bahasa Arab. Jadi disebutkan sini pada umumnya istilah keislaman daripada bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan akidah, syariat, akhlak dan aktiviti agama Islam. Walaupun mungkin dia tak masuk dalam akidah, syariat, akhlak kan. Ataupun dia tak semesti dia ilmu hadis, ilmu Al-Quran, tafsir apa semua itu semua termasuk dalam ilmu Islam. Adapun walaupun dia tak masuk dalam bidang-bidang keislaman ini, kadang-kadang dia aktiviti. Kan? Musabaqah kan. Walaupun maksud dia pertandingan tapi orang tak kata musabaqah bola sepak. Dia digunakan untuk aktiviti agama Islam. Kan? Usrah misalnya, maksud keluarga. Tapi kita gunakan untuk halaqah usrah. Kan? Untuk program keagamaan. Maka kita aja ikut asal Arab lah. Kalau kita dah aja ikut ejaan umum, maka sekarang ni kita kena kembalikan balik kepada ejaan asal daripada bahasa Arab. Kerana ya, kita kena buat satu kaedah yang orang tak keliru lagi dah. Ni istilah keislaman kena ejah ke Arab. Tak payah nak fikir dah. Nak ejah Arab ke, nak ejah Melayu ke macam mana. Jadi bila kita buat kaedah, ejaan-ejaan pun kita kena mengikut kaedah tersebut. Okey. Jadi atau istilah keislaman yang juga digunakan sebagai kata umum. Dia guna sebagai istilah keislaman, tapi dalam masa yang sama dia guna untuk kata umum. Macam perkataan batal, niat. Niat biasalah. Saya tak berniat pun nak sakiti hati awak. Itu bukan istilah keislaman. Tapi niat adalah salah satu daripada rukun solat. Misalnya kita katakan rukun qalbi. Maka dia jadi istilah keislaman. Jadi macam mana nak eja tu? Eja ikut asal Arab. Kita kena eja nun dia tamarutah lah. Itu contoh. Okey. Maknanya istilah keislaman ia juga digunakan sebagai kata umum. Tadilah contohnya. Ditulis mengikut ejaan Arab dalam bentuk yang diserap tersebut. Dalam bentuk yang diserap tersebut. Dengan kecualian minimum.
Kadang-kadang bila itulah banyak orang tanya, kenapa ayat Quran eja alif ya alif ta? Kan? Kan ayat Quran biasanya kita eja alif ya ta marbutah lah. Sebab dia ayat Quran kan islah keislaman. Ya sebenarnya Al-Quran tu je yang islah keislaman, ayat tu kan. Dia bukan, dia boleh ayat apa? Ayat bahasa Melayu, ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya, ayat songsang dan sebagainya. Tapi kita ada kaedah kat sini. Kita kata istilah keislaman yang juga digunakan sebagai kata umum ataupun sebaliknya lah. Kata umum yang digunakan sebagai istilah keislaman. Jadi seolah-olah kita tengok ayat tadi, dia ada kata umum, digunakan untuk maksud umum, dan ada juga digunakan untuk maksud istilah keislaman, ayat Quran. Misalnya ayat kursi. Kenapa kita tak ejek ikut Arab? Alif ya ta marbutah. Kenapa ejek alif ya alif ta maftuhah? Kat sini kita kena faham bahawa dia kita kata ditulis mengikut ejaan Arab dalam bentuk yang diserap tersebut. Dalam bentuk yang diserap tersebut. Maknanya untuk ayat ni, memanglah kalau Za'bah tu dia bagi dua pilihan lah. Nak aja alif ya alif ta maftuhah ataupun alif ya ta marbutah pun boleh. Tapi kita memilih alif ya alif ta maftuhah. Sebab saya baru je baca tadi kitab Munyatul Musalli. Dia je itu alif ya ta marbutah. Itu. Saya ingatkan ayat. Rupanya tengok konteks ayat tu. Rupanya alif ya ta marbutah tu itu. Jadi dia agak mengelirukan juga lah. Jadi kalau eja alif ya alif, satu lagi kalau eja alif ya ta marbutah, dia boleh baca ayah. Macam orang putih baca, orang putih dia kata ayah kursi. Ayah Al-Quran. Kita sebut ayah. Kita sebut ayat. Jadi kalau kita sebut ayat, maka ejaan yang sesuainya, ya kita ambil bentuk jamak dia lah. Bentuk jamak alif ya alif ta maftuhah. Macam kita punya huruf kubur kan. Kita punya bentuk jamak. Supaya senang sebut kan. Ayat senang sebut kan. Senang eja. Jadi oleh kerana kita pinjam bentuk jamak je, bila masuk bahasa Melayu tak jadi jamak dah. Dia boleh jadi jamak, boleh jadi mufrad, boleh jadi musanna. Dia tak kisah. Sebab apa? Sebab dalam bahasa Melayu tidak ada penanda jamak. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Dia tak jadi satu ayat, dua ayat tadi, tiga ayat. Tak ada. Dalam bahasa Melayu tak ada. Jadi kita pakai satu je. Satu ayat, alif ya alif ta maftuhah, dua ayat Al-Quran kan. Walaupun ayat Al-Quran. Tapi kita ambil bahasa Arab juga tapi dalam bentuk jamak. Dan kita gunakan untuk mufrad, musanna dan jamak. Jadi tak ada masalah. Sebab kita memang mengikut bentuk yang kita pinjam. Kalau kita pinjam tadi kita tengok ghaib kan. Kita pinjam bentuk dalam bentuk isim fa'il dia. Kita tak pinjam ya ghain ya pada. Jadi sebab itu yang perkara-perkara macam ni kita kena berlapan dada lah. Kan. Dia orang dulu ni cara penerimaan dia macam tu. Dia ambil yang lebih mudah untuk dia sebut dan lebih pastilah. Dan memang itu pun kaedah ejaan Jawi Za'bah. Okey. Kecuali misalnya dia jadi satu perkataan ayatullah misalnya. Itu kita cek ke Arab lah. Sebab dia jadi ungkapan Arab. Dia bukan lagi satu perkataan. Okey. Okey, ini contoh-contoh yang kita kekalkan ejaan asal Arab. Sebab apa? Sebab dia istilah keislaman haram. Ikhlas. Bila kita tengok ikhlas ni,
Dia orang dia yang pandai Arab, dia tanya lah, kenapalah kau buang hamzah kat bawah ikhlas tu? Kan dah jadi akhlas. Nak jawab macam mana? Sebenarnya, cuba kita buka kitab-kitab lama, kitab-kitab turah. Buka apa ni, hasil-hasil tulisan Za'bar, daftar ejaan Melayu Za'bar, kan? Kitab-kitab yang kemudian sehingga sekarang memang tak orang tak tulis pun hamzah kat bawah tu, kerana dia dianggap sebagai dimaklumi. Dimaklumi sebab tak ada perkataan akhlas, tak ada perkataan ukhlas. Kalau ada pun kita tak pinjam yang tu. Kita pinjam ikhlas je. Jadi di sana orang Melayu dulu, cerdik pandai kita dulu, ahli ulama kita dulu rasa tak perlu nak tak hamzah kat bawah tu. Jadi lagipun kita tak nak menyusahkan pengguna-pengguna Jawi. Sebab apa? Sebab kalau kita letak hamzah, ada juga perkataan-perkataan yang bermula dengan alif yang tak letak hamzah dalam bahasa Arab, ikut nahwu Arab. Sebab dia ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Itu nak kena belajar nahwu Arab pula. Jadi sebab itu kita mengambil pendekatan yang mesra pengguna, yang lebih mudah difahami untuk orang awam yang tak mahir Arab. Kadang-kadang yang tahu Arab pun tak tahu apa ni, nak bezakan mana yang ada hamzah, mana yang tak ada hamzah. Itu kadang-kadang dia nak kena mahir dulu. Jadi sebab itu kita tak nak berlaku seperti sedemikianlah. Maka kita kekalkan tradisi yang tidak meletakkan hamzah di bawah alif ataupun di atas alif pada permulaan kata. Melainkan perkataan Islam. Melainkan perkataan Islam. Islam ni sebab dia yang pertama, dia berhimpun di antara kata nama khas dengan istilah keislaman. Tetapi kita letak tu atas permintaan. Atas permintaan guru-guru, ustaz-ustaz kita. Perkataan Islam ni perlu kita ikut ejaan Arab. Okey. Maka kita raikan. Walaupun kalau kita tengok Za'bar pun tak letak hamzah. Kita lama pun tak letak hamzah pun. Tapi kita meraihkan pandangan ustaz-ustazah sekarang ini, kerana pengguna terbesar tulisan Jawi sekarang ni ustaz-ustazah lah. Jadi kalau kita tak raihkan, tak boleh juga sebab mereka pengguna terbesar. Jadi kita ikhlas ni, kita kata dia ni kata umum sahaja kan. Jadi perkataan Islam tu ada munasabahnya kita nak letak, sebab pertama dia istilah keislaman dan juga dia kata nama khas. Tapi tak semua kata nama khas, istilah keislaman kita letak. Perkataan Islam tu saja kita kecualikan. Kita meraihkan. Okey. Selain itu ungkapan Arab lah. Kalau ungkapan Arab misalnya insya-Allah kan, itu kita kira sebagai ungkapan lah. Kemudian kita ada pada jihad, niat, rukuk, syahid, tauhid, umrah, hukum, isyak, ihsan pun samalah, kita tak letak hamzah. Ihsan, mubaligh, qiblat, sa'i, syaitan, tolak. Kalau kita sebut dengan betul, insya-Allah kita dapat eja dengan betul. Cuma nak sebut dengan betul masalah juga. Nak kena tahu juga. Nak kena biasakan diri dengan bahasa Arab kan. Jadi kalau kita tengok kat sini, kebanyakan lah, kalau kita perhati kebanyakan kita pinjam tu, dia ada vokal pada sukata kedua. Huruf vokal tu pada sukata kedua. Haram, alif pada sukata kedua. Ikhlas, ada alif pada sukata kedua. Jihad, ada alif pada sukata kedua. Tapi tak semestinya lah. Dia banyak yang macam tu. Okey, jadi sebenarnya yang kekal Arab ni sebenarnya kena hafal je. Cara belajar dia kena hafal.
Ataupun kena membiasakan diri. Ataupun kita ingatlah ayat-ayat Quran, mana yang belajar Al-Quran ataupun hadis-hadis. Sebenarnya aja syaitan kan. Cuba baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sebut macam mana kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi to tu panjang. Jadi to bila panjang kena ada alif. Itulah antara cara lah. Bagi orang yang ada hafal Quran, hafal beberapa ayat Quran, hafal beberapa hadis, hafal doa-doa kan. Isyak, kita tahu. Kan kita dulu selalu juga belajar lafaz niat kan. Usolli sunnatul isya'i. Isya'i, panjangkan sya tu panjangan. Ada alih lah. Dia macam tu. Okey, jadi selebihnya hafal. Hafal lah. Okey. Kemudian kita tengok ejaan yang dikekalkan daripada bahasa Arab sama macam tadi lah. Ejaan yang kekal. Kata umum yang sudah mantap ejaannya dan tidak menimbulkan kekeliruan. Kata umum yang sudah mantap ejaannya dan tidak menimbulkan kekeliruan, kita kekal juga. Okey. Ini tafsiran saya lah. Yang mantap tu susah nak ukur. Jadi saya bagi definisi sikit. Ejaan Jawi dianggap sudah mantap apabila disenaraikan satu versi ejaan sahaja dalam daftar ejaan Melayu Za'bar. Dia ada satu versi. Dia Za'bar ni, kalau ada dua-dua orang guna, dua-dua dia masuk. Sabun, sobun. Dua-dua dia masuk. Sabun pun dia masuk. Sobun pun dia masuk. Ayat dengan ayah, dua-dua dia masuk. Dia ada beberapa perkataan lah yang dimasukkan kedua-duanya dalam daftar dia. Maknanya dia suruh kita pilih lah mana satu yang lebih digemari pada masa akan datang selepas zaman dia lah. Macam sabun dengan sobun, kita pilih sabun, kita tak pilih sobun. Sebab nak cari orang sebut sobun tu memang dah susah lah. Tak dengar dah. Saya daripada kecil memang saya kena sabun. Tak dengar. Orang tua pun tak ada sebut sobun, tak ada sebut sabun. Semua sabun. Jadi kita ajar dengan sin je lah. Za'bar dah bagi pilihan. Maknanya dia tak mantap lagi pada zaman Za'bar. Tapi sekarang dah mantap lah. Mantap sebab kita dah pilih sabun. Kita tak pilih dah sobun. Masa zaman Za'bar tak mantap lagi. Okey. Tidak menimbulkan kekeliruan bermaksud sangat kurang kemungkinan dibaca dengan bunyi yang lain. Macam ikhlas adalah tak ada akhlak, ukhlas ada. Jadi dia tidak menimbulkan kekeliruan. Maka ejalah. Sebagaimana yang lazim dieja. Contohnya kata satu kata seperti hal. Kalau kata satu kata dia macam hal, kita ada alif. Sebab dia panjang. Bab, panjang. Had, pendek. Tak ada alif. Kemudian itu mana kita kekal Arab, tak ada keperluan pun kita nak ubah kan. Huruf kan, kubur, mayat, mi, baca mi atau mi. Ada ke baca mi? Mi apa dia mi? Tak ada makna pun. Jadi kita kekal tak ada, dia tak mengelirukan. Baqi, i'lan, askar, ma'af, asas, usul, asal, ahad. Ahad ni ialah kalau bahasa Arab al-ahadu. Tak apalah kita ambil bentuk ia tak ada alif lam tu. Ahad, Isnin, Selasa, Khamis dan Jumaat. Yang ni kadang-kadang setengah tu memang kita dah melayukan. Macam kata Rabu. Rabu tu kalau kita ikut Arab betul al-Arabi'a. Ada ke orang sebut macam tu? Tak ada dah. Sebab dah jadi Melayu. Macam mana al-Arabi'a tu jadi Rabu? Wallahualam. Sebab susah nak sebut. Arabi'a.
Jadi orang Melayu nak bicara mudah rabu. Saya tengok dalam Wilkinson, Kamus Wilkinson tu, dia kata rabu ni bentuk yang korap daripada Arbi'ah. Bentuk korap. Bentuk yang telah terseleweng ataupun telah berubah daripada asal lah. Kita tak tahu asal usul dia macam mana. Tapi kita terimalah. Sebab itu perubahan yang dikehendaki oleh orang-orang Melayu kita. Okey, kemudian ejaannya diubah daripada bahasa Arab. Terdapat beberapa kata umum yang diubah ejaannya daripada bahasa Arab kerana ejaannya sudah mantap atau bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan atau kedua-duanya sekali seperti berikut. Yang pertama, sebab apa kita ejaan diubah? Sebab perubahan ejaan itu sudah mantap. Atau dia bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan. Bagi kita ubah. Atau kedua-duanya sekali. Dah mantap. Ataupun memang untuk mengelakkan kekeliruan. Ejaan yang ditambah vokal, misalnya akhir. Asalnya alif khara. Akhir. Tapi akhirat, kita balik asal Arab. Ejaan ikut kaedah baru, kita balik asal Arab sebab akhirat ni dia istilah keislaman. Dalam bab tauhid lah, percaya kepada hari akhirat kan. Terang-terang lagi dia istilah keislaman. Jadi untuk akhirat tu, kalau ikut ejaan lama, dia ejaan alif khayara ta marbutah. Kan, sebab apa? Sebab akhir. Dia ada ya. Kan? Dia akhirat pun kena ada ya juga. Tak semestinya. Sebab apa? Sebab dia dua entry yang berbeza. Kalau akhiran, yes. Sebab apa? Kita punya perkataan akhir, kita tambah imbuhan an. Itu bolehlah kita ajar alif khayara nun. Sebab apa? An tu imbuhan kita. Imbuhan akhirat. Bacaan, dugaan. An tu imbuhan kita. Jadi kita punya perkataan akhir je. An tu kita tambah yang kita punya. Jadi tak ada berlaku perubahan akhir tu bila alif khayara tambah nun jadi akhirat. Tapi akhirat ni dia entry yang berbeza. Kita punya asing. Kita tak boleh kata kita punya akhir tambah at jadi akhirat. Tak boleh. Sebab at tu bukan kita punya. At tu imbuhan Arab juga. Tambahan Arab juga. Dia akhirat. Jadi sebab itu akhirat kita kembali asal alif kharata marbutah. Kita ikut ejaan baru. Kemudian umur, milik. Milik kita tambah ya. Orang kata kenapa nak ubah milik? Pertama tambah ya. Lepas tu kaf tukar jadi qaf pula. Dua kali ubah. Jadi sebenarnya Za'bah dah ubah dah. Jadi ada orang tanya nak ikut Za'bah ke nak ikut Quran? Sudah nak jawab macam mana. Dulu dia kata nak ikut Za'bah. Bila kita kata kita dah ikut Za'bah dah ni. Kau nak ikut Za'bah kan nak ikut Quran pula. Aduh, nak jawab macam mana tu. Okey, kalau ikut Arab dia je milik ni mim lam kaf. Kan? Tapi kalau ikut Quran, kalau kita tarik perkataan mim lam kaf ni, dia ada misalnya surah Al-Mulk. Dia mim lam kaf juga. Jadi dalam bahasa Arab mim lam kaf ni dia boleh jadi macam-macam sebutan. Tapi kita nak milik je, kita nak. Sebab itu supaya pasti orang Melayu dulu, cerdik pandai dulu, ahli ulama dulu, dia tambah ya. Supaya pasti. Supaya pasti mim lam kaf itu yang sebenarnya kita nak pinjam ialah milik. Milik, jadi untuk pasti supaya disebut milik, kita tambah ya. Sebab itu kalau kita tengok sejak abad ke-16 lagi, perkataan ilmu, misalnya ailamim, Arab ailamim, tapi dia boleh baca ilmun, ilman, ilmin, ilmi, ilmu, ilma, allama, macam-macam boleh baca. Kan? Tapi kita tak pinjam yang tu, kita pinjam ilmu je. Jadi nak bezakan dengan yang lain itu tambah lawang.
Siapa yang buat? Alim ulama kita. Bukan orang biasa-biasa. Alim ulama kita yang buat. Dan kita buka kita Aqaid An-Nasafi apa semua kan. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tu. Memang alim ulama kita dah ubah dah. Supaya sebutan dia pasti. Supaya dia mesra pengguna, mudah dibaca. Siapa-siapa boleh baca kitab agama kan. Itu barulah betul. Kan? Yang penting ilmu yang nak disampaikan tu biar sampai. Rukun ni untuk kata umum. Kalau dia kata untuk kata istilah keislaman, untuk istilah keislaman, kita dah kembalikan ejaan asal Arab. Iaitu ra kafnu. Ra kafnu. Keliru ke tak keliru ra kafnu? Tak keliru sebab apa? Mungkin orang baca rakan. Rakan ra alif kafnu. Kena ada alif baru jadi rakan. Jadi dia tetap sepatutnya dia tetap dibaca dengan rukun. Dia sepatutnya tidak mengelirukan ra kafnu. Tapi dalam kamus ada dua entry rukun. Satu rukun tiang. Maksud tiang, tonggak. Rukun Islam, tonggak agama Islam. Rukun negara, tonggak negara. Jadi untuk rukun Islam, rukun iman, dia istilah keislaman. Tapi rukun negara, bukan istilah keislaman. Kan? Tetapi, dia duduk di bawah satu entry. Sebab makna dia sama. Tonggak, ya. Sebab itu kita ada kaedah istilah keislaman yang juga digunakan untuk kata umum, kita ajar ikut Arab. Jadi, rukun negara pun kena ajar ra kafnu. Sebagaimana rukun Islam, rukun iman. Sebab di bawah satu entry. Dan satu lagi makna rukun ialah makna tentram. Tentram. Itu pun asal Arab juga. Tapi dia makna umum. Kata umum. Jadi kita ajar ra wa kafnu. Aman, tentram. Dia hidup dalam keadaan hukum. Jadi ajar ra wa kafnu. Sebab dia kata umum. Dia tak gunakan. Dia aman, tentram ni dia bukan istilah keislaman. Jadi kita bezakanlah. Dalam kamus pun dia bezakan. Dia ada dua entry yang berbeza. Sifat. Sihat. Kenapa lagi tambah ya pula kat situ? Kenapa tak ikut Arab? Kalau macam sihat ni, sebenarnya Zabah dah ada cadangan lah. Dia buat kurungan so'ya tu. Maknanya ada ramai juga penulis-penulis Melayu yang aja tambah ya. Tapi sifat ni, kalau ikut Zabah, dia aja soft, fata marbutah. Ya tambah ya tu kemudian. Jadi, kat sini, kita mengambil contoh misal tadi. Misal tadi, Zabah tambah ya. Kenapa sifat tak boleh? Misal kata umum, sifat kata umum. Sihat pun kata umum. Jadi sebenarnya, bukan semua kita ikut Zabah. Kita memilih kaedah yang sedia ada dalam Zabah. Kaedah dia ada. Kaedah tambah ya, misalnya. Kalau misal, memang dia tambah ya. Kalau sihat, dia bagi pilihan. Nak letak ya boleh, tak letak ya pun boleh. Sifat, dia tak letak ya. Jadi kita mengambil kaedah mana yang kita kata lebih mesra pengguna pada hari ini. Dan kaedah mana yang pengguna-pengguna lebih cenderung untuk menggunakan pada masa ini. Jadi kita dapati bahawa kita perlu selaraskan. Yang mana-mana berubah ni, seberapa boleh kita selaraskan. Kalau sihat tambah ya, kalau misal tambah ya, kisah. Qaf ya, sa, ha. Kan? Kalau asal Arab tak ada. Tapi Zabah dah tambah dah. Kisah dia aja qaf, ya, sa, ha. Kisah. Tambah ya dah. Misal dia tambah ya. Jadi banyak juga, ada juga beberapa perkataan yang Zabah dah tambah ya. Jadi
apakah salahnya kalau kita selaraskan yang mana bunyi wazan yang sama ataupun bentuk yang sama, dia bunyi iat tu kan. Sifat, sihat, qisah, misal. Kita tambah ya semua supaya dia serakam. Jadi sifat pun kita tambah ya. Okey. Kemudian ta marbutah, ta maftuhah. Itu pun isu juga. Asal ta marbutah. Ta marbutah dalam bahasa Arab dia ada fungsi nahwu dia untuk menunjukkan muannas. Kan? Tapi kita tak ada penanda jantina, tak ada. Kan? Dia perempuan, dia lelaki, pun dia juga. Kita tak ada huwa hiya. Kita tak ada she and he, tak ada. Kita tak ada penanda jantina dalam bahasa Melayu. Sebab itu kita tengok macam puteri, kadang-kadang sebut tuan puteri. Sedangkan tuan tu kita kata untuk lelaki. Tapi disebabkan tidak ada penanda jamak, maka boleh digunakan tuan untuk perempuan. Sebab itu bila tulis surat rasmi, walaupun kita tahu orang yang kita nak tulis surat tu perempuan. Dia pengetua lah, pengetua contoh pengetua sekolah. Kita tahu pengetua tu perempuan. Kita alamatkan kepada pengetua sekolah kebangsaan, sekolah menengah Seri Serdang misalnya kan. Alamat kepada pengetua. Dekat bawah tu kata sapaan dia tuan, bukan puan. Sebab apa? Sebab atas nama jawatan tadi, tuan pengetua. Bukan puan pengetua, tak ada. Puan pengetua tak ada. Dia tuan pengetua kan. Okey, kita sebut tuan. Okey. Sebab tak ada masalah. Kita tidak ada penanda jantina. Okey, kemudian ni kalau kita tengok zalim, hakim kan. Tadilah kita tambah ya tadi. Sama dengan adil kan bawah tu. Ilmu kita tambah waw, ahli tambah ya. Nak sebut ilm susah. Orang Melayu memang dia tak mesra lah, tak mesra sebutan Melayu lah kalau kita sebut macam tu. Jadi dia tambahlah. Dia tak punya ahlu, tak punya ahlak. Maka dia oleh kerana dia punya ahli, maka kena tambah ya supaya tidak disebut ahlu, supaya tidak disebut ahlak. Itu juga ilmu. Waris. Waris itu menarik juga waris. Arab boleh jadi waris, warayasa ataupun waris, wa alif rasa. Tapi kita campur dua tu. Dua-dua kita letakkan. Waris kan. Tapi satu kita kekalkan lagi. Dia sebab apa? Dia ikut zalim tadi. Dia ikut zalim, hakim tadi. Sama lah kita selaraskan. Waris ni dia bukan istilah keislaman. Jadi kita selaraskan. Waktu, Sabtu, kita tambah waw, adil, tambah ya, ghaib. Maaf, ghaib ni, ain ni, hamzah ni sepatutnya tak ada rumah. Silap tu. Ghaib, ghain, alif, hamzah, ya, ba. Okey, jadi kita tambah ya lah kat situ. Okey. Jadi inilah perubahan-perubahan ejaan dan perubahan-perubahan itu bersebablah dan bersistem. Bersistem. Yang menariknya bersistem. Supaya kita tahu cara nak eja. Tahu cara nak eja. Okey, kemudian masih lagi ejaan yang diubah daripada bahasa Arab. Ejaan yang diubah konsonan. Tadi ejaan vokal tambah vokal. Perubahan tak marbutah pada ta maftuhah. Ini biasalah. Sebab bunyi T kan. Sihat, ta maftuhah, sifat, ta maftuhah, ra'ayat. Asalnya ta marbutah. Tapi kalau ta marbutah, dia boleh jadi sihah. Boleh jadi sihat. Dua cara kita boleh baca. Tapi oleh kerana tak ada orang sebut sihah, maka kita jadi ta maftuhah. Sebab apa? Sebab dia kata umum. Kita boleh ajar ta maftuhah, kita boleh ubah. Sebab kata umum. Kecuali dia istilah keislaman macam solat, jangan ubah lah. Tak boleh ubah.
Rakyat, kata umum nikmat, kata umum dahsyat, kata umum mesyuarat, kata umum surat, umat, amanat, saat, kuat, lazat, syarikat, kalimat, kerabat. Kerabat ni kalau ikut ejaan lama, ta marbutah. Ta marbutah. Sebab apa? Wallahu a'lam. Tapi bila kita tak tahu orang tanya sebab apa ta marbutah. Yang lain semua ta martuah, kita kerabat, ta marbutah. Tak nak jawab. Nak kata dia istilah keislaman, bukan istilah keislaman. Jadi sebab itu kita ubah kepada ta maftuhah. Kerabat ni ta maftuhah. Kenapa ta maftuhah? Antara sebab dia ialah selain dia kata umum, dia ada bunyi i pepet kat situ. Bunyi e. Arab tak ada bunyi e. Dia jadi bukan Arab lagi dah. Kalau dia Arab, kena sebut qarabah. Tak ada orang sebut macam tu. Sebut kerabat-kerabat. Jadi kalau kita tengok ejaan Jawi ni, mana-mana yang ada i pepet, ejaan yang kata serapan Arab, mana-mana yang ada i pepet, dia tak eja ikut Arab. Sedekah. Kita tak sebut sedekah. Kita sebut sedekah. Jadi sok tu kita kekal lah. Sedekah. Kita tak eja ta marbutah. Sedekah. Sedekah. Sebab apa? Sebab sedekah. Mana ada orang Arab sebut macam tu? Jenayah. Atau jinayah kan. Jadi kita eja sebab ada je tu. Jadi belakang tu kita eja dengan ha. Kita eja dengan ta marbutah lagi. Jemaah. Kan? Kita sepatutnya jamaah tapi je. Bila kita sebut je dah jadi Melayu dah. Tak boleh nak eja ta marbutah lah. Jadi jemaah jim mim alif ain ha, bukan lagi ta marbutah. Sebab apa? Formula dia ada i. Ada i pepet. Bukan i tadi, i pepet. Berkat macam mana pula berkat? Kenapa aja ta marbutah? Istilah keislaman. Tadi sudahkah istilah keislaman juga? Sudah. Berkat ni sebenarnya dia ada dua yang kita pinjam. Satu barakah, satu berkat. Barakah pun kita pinjam, berkat pun kita pinjam. Hidayat pun kita pinjam, hidayah pun kita pinjam. Jadi untuk supaya dia tidak dieja dengan dua cara. Dalam Arab dia dengan ta marbutah saja. Untuk yang berakhir dengan T dengan H ni macam hidayah, kita eja dengan ta marbutah. Kalau barakat berkat ni walaupun dia ada i kat situ, oleh kerana ada dua entry dekat situ, dua kaedah i kita pinjam, barakah kita pinjam, berkat kita pinjam, maka kita eja dengan ta marbutah, kita eja satu cara sahaja. Tiada beberapa perkataan macam tu. Okey. Itu ejaan yang diubah daripada bahasa Arab. Yang diubah konsonannya. Yang ini perubahan ta marbutah masih lagi konsonan kepada ha. Contohnya ziarah ustazah. Ustazah ni satu isu juga. Dia istilah keislaman. Kenapa dia ha, tak ajar ta marbutah? Ini dianggap sudah mantap. Sudah mantap sejak daripada dulu. Kita ajar dengan ha. Kita ajar dengan ta marbutah. Nafkah, majalah, masalah, mahkamah, takziah, hadiah, tahniah. Walaupun dia aja kalau sebut tahniah sepatutnya kan. Tapi biasa kita sebut tahniah. Khazanah, jenazah, ajnayah, risalah, kaedah, faedah, daerah, jasmaniyah, dan batiniyah. Ini semua tak marbutah kepada ha. Semua ni dianggap sebagai kata umum, kecuali ustazah lah. Ustazah ni dianggap sebagai istilah keislaman, tapi ejaan dah mantap seperti sedemikian, dia ajar dengan ha. Ada beberapa perkataan lah yang ejaannya sudah mantap, yang kita tidak ubah lagi.
ejaan apa ni daripada macam hajah kan. Hajah apa? Perempuan yang telah mengerjakan haji kan. Hajah pun kita eja dengan ha juga, kita tak eja dengan ta marbutah sebab zaman Za'bar lagi dah eja macam tu kan. Mana-mana yang dah mantap tu kita kekalkan. Kita ubah-ubah banyak pun orang marah juga kan. Okey, jadi perubahan konsonan lain contohnya ini contoh-contoh lain, ada banyak contoh kat sini. Kita boleh tengok kat situ perkataan mungkin jadi mungkin. Kita nak sebut mungkin susah. Sebut mungkin. Dia ada kalau tajwid kita kata apa dia? Kita ada macam ikhfa lah, ikhfa. Tapi dia kalau n, kalau nun, jadi kalau mungkin ni dia jadi izhar kan. Jadi izhar ni susah sikit nak sebut. Kalau apa ni, kalau ikhfa ni dia mudah sikit nak sebut lah. Sebab apa? Sebab dia berlaku proses asimilasi. Nga dengan kaf tu dia berlaku proses asimilasi, iaitu dia berlaku pada langit lembut, belakang lidah. Kaf belakang lidah, nga pun belakang lidah dalam bahasa Melayu. Jadi dia ngam, dia berasimilasi, senang sebut mungkin berbanding dengan mungkin. Susah sikit. Milk jadi milik, faduli jadi peduli, fardu perlu, ini fardu pun ada jugalah. Redha rela, redha pun ada juga. Sabun jadi sabun, syubhat subahat. Syubhat pun masih ada lagi kita guna untuk istilah keislaman. Khilaf silap, khilaf pun masih kita guna. Alkohol pun Arab, tapi orang putih pinjam. Kita pinjam daripada orang putih. Sebab itu eja macam eja dengan ha. Asalnya alkohol Arab. Sama juga dengan alkali itu asal Arab juga. Kebanyakan yang al ni saya rasa Arab semua. Orang putih kan. Dia sebut alkali, jadi kita ingatkan orang putih, rupanya asal Arab juga. Sofa asalnya sufah. Sufah tu kan. Kita ada zaman sahabat tu, ada sahabat yang digelar Ashabus Sufah, yang duduk dalam masjid apa ni, Nabawi tu kan. Dia duduk atas petas yang ditinggikan tu. Dia macam tempat duduk tu. Dia ambil konsep tempat duduk tu, dia sofa dia pinjam jadi sofa. Kita pun pinjam daripada orang putih. Kita pun sebut sofa juga. Aral, hasud, suwadah, juwadah, kirtos. Sebenarnya kirtos ni Za'bar masih ada kirtos lagi. Tapi lepas zaman Za'bar tu tak ada dah sebut kirtos. Tak dengar lah aku dah sebut kirtos. Sebab tu kalau kita tengok duit kertas lama tu, saya ada tahun 1941 duit Malaya tu, duit wang kertas yang nilai RM1 tu, dia ada tulis wang kirtos ini sah diperlakukan, dia tulis dalam Jawi tu panjang. Dia tulis kertas tu. Dia sebut wang kirtos. Tapi ialah kirtos ni walaupun ialah kita tahu dia ada dalam Al-Quran. Tapi bila orang Melayu dah tak sebut lagi kertas, sama macam sabun tadilah. Orang Melayu tak sebut lagi sabun, maka orang sebut kertas. Jadi supaya dia lebih mesra pengguna dan lebih mirip pada sebutan, kita ajalah dengan kertas supaya dia lebih memudahkan. Kafra, tasin. Zahir, lahir, zahir masih digunakan. Tapi zahir kita tambah ya lah. Markaz jadi markas. Markas ni, zai ni, dia memang tidak boleh berada di akhir kata dalam bahasa Melayu. Zai ni memang tak ada dalam bahasa Melayu pun. Sebab tu kita tukar kepada sin. Lagi senang nak sebut. Okey. Mungkir jadi mungkir. Mungkir ni sebenarnya kalau ikut sebutan sama je. Cuma beza panjang pendek. Kalau Arab sebut mungkir. Kita sebut pendek. Kita pun sebut pendek juga mungkir. Cuma kita tambah vokal. Vokal ni sebenarnya dia tidak memanjangkan macam Arab. Kita sebut mungkir juga.
Jadi sebutannya sama. Cuma ejaan berbeza. Sebenarnya N ni, Nun ni Arab pun sebut dengan Nga juga. Walaupun tidak ada huruf Nga. Sebab apa? Sebab berlaku ikhfa kat situ. Kan? Maknanya dia berasimilasi lah. Dia berasimilasi Nun dengan Kaf ni. Jadi kita tak sebut Nun. Kita tak sebut munkar. Munkar, kita sebut munkar juga. Dia sebut dengan Nga juga. Gitu. Jadi dari segi sebutan sama ejaan je. Biasa. Okay, kita masuk ejaan kata serapan Inggeris. Dah habis dah kata serapan Arab. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat YouTube ataupun dekat Facebook lah. Boleh tanya kat situ. Mungkin kalau ada kesempatan saya jawab lah. Kalau tak ada kesempatan, sama-sama kita pun boleh jawab. Tengok-tengok yang mana yang tahu tu boleh tolong jawabkan. Okey. Kita ada 100 orang lebih musyid Dewan Jawi sekarang ni. Bertebaran di seluruh negara kan. Jadi bolehlah bantu-bantu kan. Okey, kata serapan Inggeris, sistem ejaan kata serapan Inggeris dalam konteks ini termasuklah kata yang dipinjam daripada bahasa Inggeris. Memanglah bahasa Inggeris nama pun kata serapan Inggeris. Tapi termasuklah bahasa Eropah. Bahasa Eropah yang belum terserat dan kata gubalan baharu. Sebenarnya dia tidak terhad kepada bahasa Eropah, gubalan baharu saja sebenarnya. Selain daripada bahasa Arab, kata-kata ni yang selain bahasa Arab, kata-kata baharu ni yang dipinjam ni, maka dia termasuk juga dalam kata serapan Inggeris. Termasuklah kata daripada Jepun, yang baru-barulah. Kalau yang lama-lama yang dah mantap, yang dah masuk macam Cina, Sanskrit, Tamil, yang dah lama terserap ke dalam bahasa Melayu, itu dah masuk kata Melayu jati pula. Yang baru-baru ni, yang baru-baru masuk ni, kita kategorikan dia sebagai mengikut kaedah kata serapan Inggeris. Sebab dia mengikut ejaan lazim. Ejaan lazim, ejaan yang biasa digunakan. Jadi kalau ia baru-baru masuk, baru-baru pinjam ataupun gubalan baharu, maka dia dieja mengikut ejaan lazim, dan ejaan lazim ini bertepatan dengan ejaan kata serapan Inggeris. Kata serapan Inggeris ada satu kaedah je. Kaedah mengejak ejaan lazim. Mungkin kalau sebelum ni siapa dengar ceramah daripada Ustazah Anita, mungkin dia ada sentuh tentang ejaan lazim. Okey. Jadi ejaan lazim itu ejaan biasa, ejaan yang menggunakan huruf vokal kecuali pada suku kata tertutup yang berbunyi A, dan juga kecuali I pepek lah. I pepek di tengah kata. Tengah kata dasar kita tak letak. Yang lain kita letak, kebanyakannya kita letak huruf vokal. Itu ejaan lazim. Okey, gubalan baharu ni kadang-kadang tengoklah macam kita tengok perkataan irama. Irama ni kata Melayu jati, alif ya ra, alif mi alif, ataupun mungkin Sanskrit. Kalau Sanskrit pun dia dah jadi kata Melayu jati lah. Sebab apa? Sebab dah lama terserap kan. Irama. Tapi gimnastik berirama misalnya kan. Jadi gimrama kan, sebut tabaku. Gimrama. Dia bukan kata Melayu jati lagi dah. Gimnastik itu orang putih kan, bahasa Inggeris. Walaupun dia campur irama. Kalau irama tu dia ada ikut hukum. Hukum apa? Hukum luar dalung. Ataupun hukum KT 12. Konsonant terakhir 12 tu. Jadi kena eja tanpa alif. Irama, alif ya ra, alif mim sahaja, tak ada alif. Jadi gimrama nak eja macam mana? Girama kena masuk bahasa Inggeris. Walaupun rama belakang tu Melayu, tapi dia oleh kerana dia gubalan baharu, maka kita eja mengikut ejaan kata serapan Inggeris, iaitu ejaan lazim. Dia kita tak boleh eja mengikut hukum lagi dah. Dah tak jadi kata Melayu jati lagi dah, sebab dia bergabung. Kalau dia tak bergabung tak apa. Jadi dia masuk kategori kata gubalan baharu. Kata serapan Inggeris pada umumnya berdasarkan ejaan lazim, ia menggunakan huruf vokal bagi melambangkan bunyi yang diwakilinya
dan tidak terdapat ejaan mengikut hukum atau ejaan tradisi. Jadi senang, ejaan lazim, ejaan biasa je. Contohnya, nak sebut better pula dah. Bahasa Inggeris ni kata serapan Inggeris, bad kid. Jangan baca better kita. Sebab kita bincang kata serapan Inggeris. Better kita nak. Boat, bola, nota, data. Okey, kalau kita tengok data ni, sebab itu kita kata tak ada ejaan mengikut hukum. Kalau kata Melayu jati, kena ejaan dak alif ta. Macam kita ejaan mata mi alif ta. Kita tak ejaan mi alif ta alif. Sebab apa? Dia kata Melayu jati. Tapi data ni dia kata serapan Inggeris. Orang putih sebut data. Kita sebut data. Data, jadi kena letak apa ni lah. Kena letak alif. Sebab apa? Sebab dia ejaan lazim. Tak alif, tak alif. Data. Fakta, fail, aksi, fanatik. Kalau ikut fanatik ni, kalau dia kata Melayu jati, fa nun alif. Dia tidak ada fa alif. Macam kita aja paduka. Kan? Paduka. Pada waw kaf je. Paduka. Tak ada fa alif. Sebab apa tak ada alif? Sebab dia ada kaedah mengikut hukum 3 suku kata tu. 3 suku kata. Jadi, paduka, pada waw kaf. Tapi fanatik, kenapa ada alif? Sebab dia kata serapan Inggeris. Dia bukan kata Melayu jati. Kata serapan Inggeris tak ada ejaan mengikut hukum. Jadi, dia ikut ejaan lazim. Ikut ejaan lazim, kalau suku kata terbuka, semua kena letak alif kecuali i pepek sahaja di tengah kata dasar. Okey, kemudian kita ada klinik, abstrak, section, blok, stank, politik, nasional, nasionalisme. Saya sengaja masuk kedua-dua contoh ini. Kenapa? Nasional, kita perhatikan nun alif sin ya waw nun lam. Nun lam nasional. Sebab apa? Nun lam sebab ikut ejaan lazim lah. Sebab dia suka tertutup yang berbunyi A tu tidak diletakkan sebab dia suka tertutup KVK. Consonant vokal consonant NAL. A tu duduk tengah-tengah diapit oleh dua konsonan. Maka I itu kita tidak lambangkan dengan alif. Sebab itu dia jadi nun lam. Tapi berbeza dengan nasionalisme. Ini yang kita nak kena faham betul-betul. Sebab apa? Nasional ni satu entry. Dan nasionalisme ni satu entry yang lain. Entry ni kata masukkan dalam kamus. Jadi kita pinjam nasional. Kemudian kita pinjam pula nasionalisme. Kita tak boleh kata kita pinjam nasional, kita tambah isme. Sebab apa? Sebab kita tak ada isme. Bahasa kita tak ada isme. Isme pun kita pinjam. Jadi tidak ada konsep tambahan kat situ. Dia kita pinjam, nasional pun kita pinjam, nasionalisme pun kita pinjam. Jadi oleh kerana sebutan nasionalisme itu kita sebut nasionalisme, maka na tu dah jadi suka terbuka. Apabila terbuka kena letak alif. Itu je lah. Ada pun kalau kita aja kenasionalan, ada juga perkataan kenasionalan. Perkataan kenasionalan dia mengikut kaedah imbuhan apitan yang tidak mengubah kata dasar. Jadi nasional tu tak berubah. Sebab apa? Ke dengan an itu hak kita. Imbuhan kita. Kita pinjam nasional. Kita tak pinjam kenasionalan. Kita pinjam nasional je. Ke an tu kita tambah. Kenasionalan tu kita tambah ke an. Ke letak depan, an letak belakang. Jadilah kenasionalan. Sebab itu kenasionalan ni ke kaf nun alif ya sin ya waw nun lam nun. Dia tidak ada alif, tak perlu tambah alif. Walaupun dia suka kata terbuka, kenasionalan sepatutnya ada alif. Tapi dia tidak ada alif kerana mengikut kaedah imbuhan apitan yang apabila diimbuhkan tidak mengubah kata dasar. Tak boleh ubahlah. Adapun yang nasionalisme ni
kita pinjam. Nasional kenasionalan, kita pinjam nasional sahaja, kita tambah ke an. Itu perbezaan dia. Opera. Jangan sebut opera. Kalau sebut opera, salah lah. Generasi. Jangan sebut generasi. Kita sebut baku lah. Walaupun dari segi sebutan tu kita dah tak menggunakan sebutan baku, tapi dari segi ejaan dan dari segi pengajaran di sekolah-sekolah masih lagi menggunakan sebutan baku, maka kita meraihkan sebutan baku ini, jadi kita aja generasi. University bukan university ikut sebutan baku. Unit bukan unit. Teknologi bukan teknologi. Industri bukan industri. Jadi kalau kita sebut sebutan baku dengan betul, insya-Allah tak ada masalah untuk eja. Sebab ejaan lazim ni ejaan yang paling mudah. Ejaan bahasa Inggeris ni, kata serapan Inggeris ejaan yang paling mudah. Janji kita tahu cara nak sebut dia macam mana, bolehlah kita eja. Okey, kemudian kita tengok huruf bagi kata serapan Inggeris. Terdapat 24 huruf digunakan untuk mengeja kata serapan Inggeris. 22 huruf konsonan termasuk waw dan ya. Jadi kena bilang juga waw dengan ya ni sebagai konsonan sebab dia boleh baca dengan dua wajah. Wajah konsonan dan juga wajah vokal. Kalau wajah konsonan dia jadi W dan Y. Kalau wajah vokal dia jadi UO ataupun EI kan, dan EI. Untuk ya. Itu wajah vokal. Jadi sebab itu bila kita kira konsonan kena kira juga waw dengan ya. Sebab dia tidak semestinya vokal, dia menjadi konsonan. Dan 4 huruf vokal iaitu alif, waw, ya, dan ya. Kalau ada titik tu kita sebut ya, kalau yang tak ada titik tu kita sebut ya. Okey, ataupun kalau kata serapan Arab kita sebut alif maqsurah. Okay, semua huruf yang digunakan bagi kata Melayu jati digunakan juga untuk kata serapan Inggeris kecuali huruf nya dan qaf, kerana kedua-dua bunyi huruf ini tidak terdapat dalam bahasa Inggeris. Jadi semua huruf-huruf Melayu, sebab tu huruf Melayu ada 20. Huruf-huruf konsonan Melayu ada 20. Dia ada 22. Dia ada 22 sebab dia ada tambah 2 lagi. Dia ada tambah 2 lagi. Dia tolak 2. Nya dengan qaf dia tolak. Sepatutnya jadi 18. Dia tolak. Tapi dia ada tambah 4 lagi. Kita tengok huruf apa. Okey. Jadi nya tak ada. Dalam bahasa Inggeris qaf pun tak ada. Walaupun kita nampak ada Q, quality misalnya ada Q kan. Tapi dia sebut dengan K. Jadi aja dengan kaf. Bukan aja dengan qaf. Okey, huruf va pula dikhususkan untuk kata serapan Inggeris saja berkala huruf zai, shin, fa. Ini saya kata 4 huruf tambah ni. Va, zai, shin, fa tambah daripada 18 jadi 22 tadi. Turut digunakan untuk mengeja kata serapan Arab. Va ni memang khusus untuk Inggeris, tapi zai, shin, fa tadi kita dah bincangkan dia digunakan untuk kata serapan Arab juga. Berikut ialah senarai 22 huruf konsonan bagi kata serapan Inggeris. Boleh tengoklah kat situ. Ba, ta, jim, ca, dal, ro, zai, sin, shin, nga, fa, pa, kaf, ga, lam, mim, nun, waw, va, ha, hamzah, ya. Itu dia punya huruf-huruf dia. Tak perlu hafal, tak apa. Cuma kita tengok. Dia sebab ejaan lazim ni dia mudah. Dia tak perlu hafal. Macam bahasa Arab ni ada setengah tu kena hafal juga. Okay, bagi kata serapan Inggeris, semua bunyi K akan dieja dengan huruf kaf dalam Jawi. Senang ya. Nampak aja K, kalau dieja dengan K dan huruf ni, dia aja kaf je. Dia tidak ada qaf macam dalam kata Melayu jati. Kata Melayu jati, kalau K berada di akhir suku kata, dia kena eja dengan qaf. Kan? Tapi bahasa Inggeris ni tak payah fikir dah. Nampak aja K, tukar kepada kaf. Dia tidak ada qaf, dia tidak ada hamzah, tidak ada ain. Kalau bahasa Arab, lagilah. K ni boleh jadi ain, boleh jadi hamzah, boleh jadi kaf, boleh jadi qaf. Kan? Jadi hamzah isya. K jadi hamzah isya. K jadi qaf syuruk. K jadi kaf imsak. K jadi ain rukuk misalnya. Jadi kalau Arab lagi banyak kan. Ada 4.
Kalau bahasa Melayu ada dua je, kaf dengan qaf. Kalau Inggeris satu je. Jumpa jaki, terus kaf. Dia tak ada qaf. Tak ada hamzah, tak ada ain. Senang. Okey. Contoh kaf ni, kuota. Kita sebut kota. Kalau kota, kaf kuota. Jadi kena ada dua waw kat situ. Kalau terawung, ada 3 waw. Ni baru 2 baru. Kalau terawung, ada 3 waw. Kemudian aksi. Kalau paksi, pa-qaf, saksi, sin qaf, sinjak. Tapi kalau aksi, dia kaf. Sebab apa? Dia action. Aksi itu asal daripada action. Jadi dia adalah kata serapan Inggeris. Sebab tu kena ajar dengan kaf, tak ada ajar dengan qaf. Ekspor, kaf. Psikologi, kaf. Manuskrip, kaf. Abstrak, kaf. Semua ajar dengan kaf. Okey. Kemudian, berdasarkan sebutan baku, huruf I berpet di akhir kata dalam kata serapan Inggeris hendaklah disebut walaupun tidak disebut dalam bahasa sumber. Berdasarkan sebutan baku, huruf I berpet di akhir kata dalam kata serapan Inggeris hendaklah disebut walaupun tidak disebut dalam bahasa sumber. Bahasa sumber tu sebab dia memang tak ada I pun. Jadi tak sebutlah. Tapi dia sebut macam nasionalisme tu. Jangan sebut me. Ada sebut nasionalisme, tak betul. Dia asalnya nasionalism. Zem tu ada juga bunyi I berpet kat situ. Tapi dia zem tu dia sebelum M tu. Tapi kita letak selepas M. Jadi ejaan walaupun kalau ikut sebutan Inggeris nasionalism, tapi kita tak ikut sebutan Inggeris. Bila kita eja tu zem ni dia tak boleh, kita tak boleh ada kata rangkap konsonan lah. Zem tu rangkap konsonan. Dia nak kena ada bunyi juga. Sebab tu kita tambah me dekat ujung. Kadang kita tambah a macam fact, note, tambah a, ball, tambah a, bola, note jadi nota, fact jadi fakta, kita tambah a. Tapi oleh kerana yang ni dia punya zem, kita tambah i. Jadi nasionalisme sesuai sikit lah. Kan? Dulu kita sebut kadang nasionalisme. Jadi ma tu jauh sikit lah dengan zem tu. Sebab zem tu punya i berpet. Kita kembalikan, kebanyakannya kita dah kembalikan kepada bunyi me. Ada juga yang masih kekalkan ma. Tak banyak. Yang organisma, tak silap saya, masih lagi digunakan. Oleh itu, bunyi ini hendaklah dieja dengan ya. Ya, Y-I. Dalam ejaan Jawi. Contohnya, nasionalisme tu, dekat ujung tu kita tambah ya. Patriotisme. Nak kena sebut betul. Kalau sebut patriotisme, salah lah eja. Kita eja patah nanti. Patriotis itu cara sebut yang betul. Dia ada jadi trio tu dia ada maksud dia lah dalam bahasa Inggeris. Patrio dia bukan patrio tapi patrio. Sebab tu kena ada alif patrio. Metode, periode, orang kata tanya lah kalau bahasa Inggeris period kan, period. Kenapa tak aja pa ya period. Ni bukan bahasa Inggeris, ini Indonesia Belanda. Sebab tu kena ikut dia lah. Tak boleh ikut bahasa Inggeris. Dia sebut periode, dia sebut periode. Jadi paraya waw dan ya. Tilde bersama. Okay, jadi kita tambah saja ya di akhir kata. Okey, kemudian ejaan bagi rangkap konsonan. Ejaan bagi rangkap konsonan adalah seperti berikut. Rangkap konsonan ditulis dalam ejaan Jawi dengan cara merangkaikan atau mendekatkan huruf-huruf yang berkenaan tanpa
sisipan apa-apa apabila berada di awal kata atau di tengah kata. Contoh abstrak. Jadi tak ada sisipan apa-apa, aja straight je. Tak ada jarak, tak ada apa. Export, klinik. Ni macam klinik ni KL tu kan. KL ataupun kaf lam ni dia adalah rangkap konsonan ataupun gugus konsonan. Gugus konsonan. Jadi kita eja kita tak ada sisip apa-apa, kita eja kaf lam. KL kaf lam. Tak ada nak sisip apa-apa. Kadang-kadang dulu ada juga eja klinik tambah i kan. Tapi ini tak ada, eja baru tak ada dah. Perspektif, psikologi, skrip. Okey. Jadi eja macam biasa. Rangkap konsonan di akhir kata tidak dirangkaikan atau tidak ditulis bersambung bagi mengelakkan daripada membentuk suku kata tertutup dalam kata Melayu jati. Okey. Ada setengah-setengah perkataan tu, rangkap konsonan ni apabila berada di akhir kata tidak dirangkaikan. Sepatutnya boleh rangkai tapi tidak dirangkaikan, atau tidak boleh bersambung, sepatutnya boleh sambung. Sebab apa? Sebab bagi mengelakkan daripada membentuk sukata tertutup dalam kata Melayu jati. Kalau kita sambung, dia boleh dibaca dengan sukata tertutup. Sebab ada sukata tertutup tersebut dalam kata Melayu jati. Ni contoh-contoh dia kalau kita tengok macam contoh teks. Kita ada dalam kata Melayu jati ada perkataan kikas. Kaf sini kalau kita sambung jadi kas. Kita ada lekas, kita ada kikas, kita ada apa lagi? Dia ada perkataan kata Melayu jati yang berbunyi kas. Begitu juga sains. Kalau nun dengan sin itu kita sambung, dia boleh membentuk sekata tertutup. Nas, kita ada panas, nenas, kobak. Kan? Lam dengan ta tu kalau sambung boleh jadi lat, bulat, bulat. Forceps, kalau pa dengan sin tu sambung jadi pas, lepas, lipas, kapas. X-ray, kalau kaf dengan sin dah sebut tadi. Adapun yang diajar rapat ni ngah dengan kaf, memang kaf tidak akan berada di akhir kata Melayu jati sebab dia berakhir dengan qaf. Jadi yang berakhir dengan kaf ni kita boleh eja berangkai. Trend dengan dal, tak ada dal, kita tidak ada kata Melayu jati berakhir dengan dal. Z pun tak ada, fa pun tak ada. Okay, jadi yang tu boleh sambung. Okey. Kesimpulan. Dah masuk kesimpulan dah. Kata serapan Arab tidak menggunakan huruf tambahan jawi iaitu ca, nga, pa, ga, nya, va. Memang tak ada lah. Kalau ada tu confirm bukan Arab lah tu. Bahkan saya tengok kalau di Mekah tu Volvo dia aja full dia ada dengan fa. Sebab dia tak ada huruf va tu. Full jadi dia aja fa huruf fa. Jadi memang dia tak gunalah. Arab tu tak guna, serapan pun tak ada. Apa dia lagi? Kalau macam Aceh kan, Aceh, ca tu kadang diganti dengan shin. Sebab tu kita tengok Aceh tu kadang-kadang dinisbah kepada Ashi kan. Jadi ada juga macam tu. Dia ambil bunyi yang terdekat lah. Okey, pada umumnya semua kata serapan Arab mengekalkan ejaan bagi bunyi konsonan dengan beberapa kekecualian dan menambah huruf vokal bagi setengah kata umum untuk mengelak berlaku kekeliruan. Ini untuk kata serapan Arab. Jadi adalah tambah-tambah macam zalim, misal, sifat, ada tambah huruf, ada tambah vokal dan ada yang tambah konsonan. Okey, bukan tambah konsonan, perubahan konsonan daripada ta marbutah kepada ha, ta marbutah kepada ta maftuhah. Itu yang banyak. Daripada zai kepada si, tak ada markas jadi markas. Ada juga lah beberapa. Kata serapan Arab yang mengekalkan ejaan asal hendaklah dihafal. Bentuk serapannya manakala ejaan yang berubah mempunyai kaedah tertentu yang perlu difahami.
Dan tadilah dia ada pola sebenarnya. Kalau yang berubah tu, yang tak berubah, yang asal Arab tu, dia kena ikut Arab lah. Kena hafal lah gitu. Tapi kalau yang berubah tu, dia ada pola dia. Kalau zalim dia tambah ya, yang lain pun tambah ya juga. Apa ni? Tambah ya yang berkata umum kan. Arif tambah ya. Apa dia lagi? Hakim tambah ya, adil tambah ya, ghaib tambah ya, aib tambah ya. Jadi itu dia ada pola dia. Contoh misal tambah ya. Kemudian yang lain pun tambah juga. Sifat tambah ya. Sifat, sihat, sifat. Apa dia lagi? Kisah dan sebagainya kan. Dia ada pola dia. Okey, jadi itu kita kena faham supaya mudah kita aja. Kata serapan Inggeris dia aja mengikut aja lazim sahaja. Janganlah kata serapan Inggeris tak ada masalah. Senang. Ejaan lazim sahaja. Wallahu a'lam. Sekali ada soalan boleh bukakan, boleh type dekat bawah, sama ada dekat YouTube ataupun dekat Facebook live lah. Okey, mudah-mudahan saya ada masa lah untuk tengok dah jawab nanti insya-Allah. Ataupun boleh sama-sama kita bantu tolong jawab yang mana tahu. Okey, insya-Allah itu sajalah. Apa ni yang dapat saya sampaikan tentang kata serapan Arab, kata serapan Inggeris. Jadi kita belajar ni sebenarnya kita nak amalkanlah, kita nak guna. Bukan pada hari Jumaat sajalah, tapi hari Jumaat itu sebagai hari penggalak untuk kita tulisan Jawi. Tapi kalau boleh tiap hari kita tulis sikit. Kalau tak boleh tulis banyak, tulis sikit. Tulis Alhamdulillah, type tulis Jawi Alhamdulillah. Assalamualaikum tulis Jawi kan. Barulah tepat bunyi dia. Kalau Alhamdulillah, kalau Ajarumi, kita tak tahu H tu ha pendah ke ha bulat, kita tak tahu. Kan tak tepat. Jadi kalau kita type Alhamdulillah kan tulis Jawi kan. Apa dia betul Arab, Assalamualaikum tulis Arab kan. Barulah tepat sebutan dia, ejaan dia, makna dia, kata lagi kan. Jadi sebab itu dia sebenarnya tulisan Jawi ni dekat pada jati diri kita lah. Jati kita sebenarnya jati diri rakyat Malaysia sebenarnya. Seluruh rakyat Malaysia, kerana itulah warisan telah diisytihar sebagai warisan negara kita. Dan apa dia 4-5 dokumen yang menggunakan tulisan Jawi telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai apa ni dalam daftar memori dunia kan. Semuanya dokumen tersebut semuanya bertulisan Jawi. Jadi tulisan Jawi sebenarnya diiktiraf di peringkat dunia, di peringkat kebangsaan. Dan juga dalam Akta Bahasa Kebangsaan pun disebut bahawa walaupun tulisan Rumi itu tulisan bagi bahasa kebangsaan, tetapi bersyarat dengan syarat tidak melarang penggunaan tulisan Jawi, tulisan Melayu atau lebih dikenali sebagai tulisan Jawi bagi bahasa kebangsaan. Maka kita boleh beranggapan bahawa tulisan Jawi ini sebenarnya tulisan rasmi yang kedua selepas tulisan Rumi. Jadi sama-samalah kita amalkan, kita tulis Jawi, tak boleh tulis sikit, tulis banyak. tak boleh tulis banyak, tulis sikit kan. Supaya kita dapat kekalkan, kita dapat lestarikan tulisan warisan negara kita, tulisan yang dekat dengan jati diri kita, tulisan yang dapat membantu kita sebenarnya mempelajari bahasa Arab sikit sebanyak, dapat mempelajari bahasa Al-Quran bagi orang Islam. Dan dia sebenarnya mempunyai nilai komersial. Tak kira dia orang Islam ke bukan Islam, dia mempunyai nilai komersial. Sebab tu kita tengok dekat bungkusan-bungkusan makanan, apa banyak dia aja tulisan Jawi kan. Supaya dapat menarik pelanggan kan, untuk menjamin kesucian, kehalalannya dan sebagainya lah. Jadi mempunyai nilai komersial yang tinggi sebenarnya, yang sepatutnya kita rasa bangga, sepatutnya kita rasa milik bersama seluruh rakyat Malaysia, apatah lagi kalau dia orang Islam, yang dapat membantu dia memahami bahasa Arab sikit sebanyak, dapat membantu dia membaca Al-Quran sikit sebanyak. Itu sudah tentunya kita jangan lepaskan peluang ini untuk belajar dan mengamalkan menulis dengan tulisan Jawi selain daripada tulisan Rumi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.